الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz kerana sudi bersama-sama dengan Gemelak Iman dalam kuliah Isya hari ini dengan fikir barzah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tetap setia menunggu istiqamah mujahadah maraton daripada kuliah subuh hingga ke saat ini, masya-Allah. Yang dikasihi lagi saya hormati sahabat takbiran Gemenul Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan ilmu kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ba'alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang semati, yang bahagia, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ini sekalian, yang semati Puan Rosniati Mansur, bonda kita iaitu pengurusi GNI. Lupa juga Puan Suhana Amnira Imran. Masya Allah. Imran ke Amran? Imran. Lupa juga Amran Ustaz. Amran. Mudah-mudahan semuanya dalam jagaan Allah. Jangan lupa juga ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah SWT di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini, dapat kita bertemu dalam solat kuliah Isyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kehidupan kita di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat semua ya, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita nak buat bicara berkenaan dengan kitab fikir barzakh. Barzakh ni ialah sempadan dunia dan akhirat. Barzakh ni sempadan. Barzakhun la yabriyan. Jadi maksudnya apa? Sempadan yang tidak dapat dipertemukan dengan sebelah. Jadi maknanya sepadan lah. Tak jadi apa-apa lagi, tak temu dengan sebelah. Jadi apa-apa baru pecah tembok tersebut, kita akan bertemu di sempadan yang lain. Jadi hari ini kita nak bincang-bincang tajuk yang kedua. Betul kan? Tajuk kedua kan? So, tajuk pertama tak habis. Tajuk kedua insya-Allah. Belenggu tajuk dunia. Kedua. Belenggu dunia seorang mukmin. Okey, ni best tajuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang kedua, belenggu duniawi seorang mukmin. Apa maksud belenggu? Maksudnya tertambat hatinya dengan dunia. Belenggu, maknanya dia tanggunglah segala apa yang ada di dunia ni sebagai seorang mukmin. Apa yang menjadi benda yang susah payahnya dengan dunia. Mari tengok. Maka disebut dunia penjara bagi orang mukmin. Ini satu hadis Nabi ya. Ad-dunya sijnul mukmin. Nabi kata, ad-dunya
sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Wa dunia jannatul kafir. Syurga ni orang kafir punya. Dunia ni tempat orang kafir. Okay. Apa dia kata? Tajuk ini berpadanan dengan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Selepas kita mati, bermulalah kehidupan hakiki. Apabila membicarakan soal mati, ingin diketengahkan perihal dosa dan pahala. Jika ingin selamat, ambillah dunia dengan larangan. Kita wajib menjaga dua hal ni. Maksudnya apa? Nak selamat, kena ambil dunia ni sebagai tempat larangan. Selamat lagi. Banyak benda yang tak boleh buat. Bukan boleh buat semua. Ada batasan-batasan dia. Ada persempadanan dia kepada kita sekalian. Ada benda yang boleh buat. Ada do, ada dos. Do and dos. Yang boleh, yang tak boleh. Yang boleh, yang tak boleh. Ini boleh, boleh. Ini tak boleh, oh tak boleh. Apa pun tak boleh, apa pun tak boleh. Tak boleh lah. Jadi maknanya, jangan fikir rata je kan. Semua boleh. Asal di dunia semua boleh. Tak betul. Betul. Jadi, dia suruh kita wajib menjaga dua hal ni. Dua hal ni kena jaga. Apa dia? Hal yang pertama, suruhan mengesahkan Allah. Ni kena jaga. Suruhan-suruhan Allah yang suruh kita mengesahkan Allah, yang suruh kita esahkan Allah, yang suruh kita satukan Allah, yang suruh kita jangan syirikkan Allah. Yang ni suruhan ni wajib pelihara dan wajib jaga. Maknanya jangan syirik kepada Allah SWT. Jaga betul-betul. Mengesahkan Allah. Kemudian larangan menyekutukannya. Tak boleh sekutukan dia. Dua perkara ni kena jaga. Suruhan untuk apa? Untuk mengesahkan Allah, larangan menyekutukannya. Dua benda ni kena jaga. InsyaAllah kita akan bahagia dunia akhirat. Penjara sememangnya adalah perkara yang menghalang daripada sesuatu. Bukanlah penjara yang dimaksudkan di sini penjara atas kesalahan mandatori, tetapi penjara yang melindungi daripada pelbagai kesalahan atau dosa. Itu maksudnya penjara. Maknanya tak boleh buat. Benda ni dilarang, benda ni discard kita melakukannya. Jadi jangan buat. Itu sebagai penjara. Maknanya tak dibenarkan melakukan sesuatu benda yang ditegah di dalam agama, maka tak boleh dilakukannya. Bahkan ditegah untuk melakukannya. Itulah penjara maksudnya. Bukan yang tak boleh buat apa langsung. Orang yang duduk dalam penjara tu boleh juga buat apa langsung. Boleh makan, boleh mandi, kan? Boleh bermain, boleh menjahit, boleh bersembang, boleh juga. Tetapi nak keluar boleh tak? Tak boleh. Itulah masuk penjara. Boleh hidup? Boleh. Nak buat lebih-lebih boleh? Tak boleh. Dia ada batas. Nak pegang handphone? Tak boleh. Nak call orang? Ada masanya. Macam itu. Nak melawat? Tunggu masa. Nak dapat pengampunan? Tunggu masa. Begitulah. Jadi maknanya tak semestinya kita ni bebas melakukan apa saja. Jadi dia sebut di sini, tetapi penjara yang melindungi daripada pelbagai kesalahan atau dosa. Terlintas di minda akan tulisan karangan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni dia siapa? Dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Imam Malik. Imam Malik ya. Imam Malik keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa berlaku? Dia kata, terlintas di minda akan tulisan karangan Imam Malik, karangan Imam Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, dunia ini merupakan tempat hukuman. Adam diturunkan dari syurga ke dunia sebagai hukuman. Tetapi bukan Nabi Allah Adam AS yang melakukan kesilapan kerana baginda maksum daripada dosa. Siti Hawa yang telah melakukan kesalahan kerana beliau bukanlah Nabi. Tu dia. Sebab apa? Bukan sebab Nabi Adam tu yang berdosa. Tak. Sebab apa? Sebab isteri dia. Isteri dia tu bukan Nabi. Isteri dia yang ajak buat benda tu. Jadi dia buat. Dia terbuat. Dia terikut apa yang disuruh oleh isterinya. Dunia ini adalah darul imtihan. Darul imtihan ni maksudnya apa? Tempat ujian. Iaitu tempat ujian dan hukuman. Ini bermakna terdapat bermacam-macam larangan di dunia ini. Larangan itulah yang memenjarakan orang mukmin. Larangan untuk menyekutukan Allah dengan segala apa yang ada di dalam jagat raya ini. Jika tidak ada larangan, dunia akan memiliki kuasa yang sama dengan Allah SWT
hati-hatilah hidup ni. Tu dia. Kalau tak ada larangan apa macam. Nak buat apa pun ikut suka. Macam. Tu bahaya tu. Nak pergi mana pun pergilah. Tak larang pun. Nak semayang tak apa, tak semayang tak apa. Kau buatlah. Benarlah kata Jibril AS. Jibril kata apa? Aish ma syi'ta fa innaka maitun. Wahai Rasulullah, kau boleh buat apa saja di dunia ni. Kamu nak hidup macam mana di dunia ni, ikut suka kamu lah. Kamu bebas nak hidup macam mana di dunia ni. Tetapi kena ingat, kamu akan mati. Dia kata, wa'mal wa'ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Kamu di dunia ni, kamu nak cinta siapa, sayanglah. Nak cinta siapa pun, cintalah. Tetapi kena ingat, kamu akan berpisah dengan dia satu hari nanti. Bahkan dia kata, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan apa-apa saja yang kamu nak beramal di dunia ni, amal lah. Sebab apa? Nanti kamu akan dibalasi atas apa yang kamu lakukan. Bebas. Tetapi kena ingat. Ingat mati, ingat akan berpisah, ingat akan dibalas. Ingat 3 benda ni. Nak buat apa buat. Tetapi ada batasannya, ada limitasinya. Limitasinya. Itu bahasa yang paling tepat. Maka disebut di sini. Terpenjara di dunia adalah kerana banyaknya larangan. Larangan yang terbesar adalah jangan sampai menyekutukan Allah dengan harta dunia yang dimiliki. Ini larangan yang paling besar. Kalau kita sebut dalam surah Luqman, Allah sebut, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman yang very, very besar. Very, very besar. Very, very biggest. Very, very besar sekali. Apa dia? Syirik. Kezaliman yang paling besar ialah mensyirikkan Allah SWT. Kezaliman yang paling besar, yang tu ya, tak ada paling besar lagi daripada tu. Sebab tu siapa yang syirik kepada Allah, dia tidak akan bertemu dengan Allah di mana-mana. Dosa yang paling Allah tak ampun, dosa syirik. Dosa lain boleh Allah ampun. Tetapi dosa syirik, no way. No way, silalah naik hari. Jadi maknanya, dalam keadaan tersebut, dosa kita tak diampun sebab syirik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah min dzalik. Bahkan dikata apa? Apabila dikatakan dunia itu penjara bagi orang mukmin, maka sudut pandang kita jugalah harus sama seperti keadaan di penjara. Bagaimanakah suasana di penjara? Ada yang gelap, ada yang sempit, ada penuh tekanan, tiada hiburan, serta tiada keseronokan. Demi Allah Azza wa Jalla. Itulah keadaan dunia yang sebenarnya. Namun keburukan tersebut ditutupi dengan perhiasan-perhiasan duniawi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang maksud, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Allah nak uji kita, siapa yang paling cantik amalan dia. Jadi maknanya, di dunia ni tempat Allah uji. Dunia ni tempat apa? Darul bala, tempat ujian. Dunia ni lah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum aashkuru am akfur, liyabluwakum minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Semua tu ujian Allah. Semua uji. Semua kena ikut posisi masing-masing lah. Ikut situasi masing-masing lah. Kalau dia macam ni, ujian dia macam ni. Kalau dia jenis macam ni, ujian dia macam ni. Kalau dia jenis macam ni, ujian dia macam ni. Jadi Allah tahu, dan Allah tahu macam mana nak sesuaikan dengan kita atas kondisi kita. Kalau setakat Puan Zahara, ujian dia macam ni. Kalau setakat Puan Nur Fairuz, ujian dia macam ni. Kalau Puan Siti, ujian dia macam ni. Kalau Cik Ha, ujian dia macam ni. Kalau Husnul, ujian dia macam ni. Kalau Puan Rohana, ujian dia macam ni. Kalau Kak Amnira, ujian dia macam ni. Macam itulah, ujian macam-macam, masing-masing ujian. Kalau Ustaz Naib, ujian dia macam ni. Jadi dia ada ujian masing-masing dan tertentu. Dan semua ujian ni dah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua dah tulis lah.
Dah tulis lah. Cuma nak turun, nak kenakan mengikut jadual saja. Ikut jadual. Kalau dia umum macam ni, ujian dia macam ni. Kalau dia umum macam ni, ujian dia macam ni. Habis Ustaz, macam mana kita nak tolak semua ujian tu? Doa. Wahai Allah, hindarkan kami daripada terkena bala. Hindarkan kami daripada mara bahaya siang dan malam. Hindarkan kami daripada terkena dan terkhianat daripada segala kehidupan kami di dunia. Hilangkan kami daripada kezaliman manusia. Itu atas kita punya doa. Doa itu boleh menolak segala bala-bala yang ada di dunia dan bala-bala yang bakal kena pada kita di dunia. Okey. Kemudian soalan sebelah. Mungkin dunia ini kelihatan sempurna di mata kita, tetapi tidak pada pandangan para alim ulama. Alim ulama tak. Alim ulama tak macam kita. Bagi mereka, dunia ini tidak ada apa-apa nilai. Apa yang terlihat cantik itu hakikatnya hanya kebohongan belaka. Benarlah firman Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Manusia akan mempercayai setelah mereka merasai sendiri kebohongan dunia. Barulah mereka akan menyedari bahawa dunia ini bukanlah segala-galanya. Sebaiknya kita berusahalah menghindari daripada tertipu dengan keindahannya. Belajarlah melihat dengan yang benar. Itu dia. Di semua disuruh. Nabi SAW telah berpesan sejak dini lagi bahawa dunia ini adalah penjara. Jangan sampai terlanjur melihat dunia dengan pandangan yang salah. Cuba telusuri menerusi internet sekilas tentang penjara. Begitulah gambaran kehidupan orang mukmin di dunia. Serba tidak kena kerana dunia tidak membawa ketenangan. Situasi tersebut membuatkan dia berasa harus melakukan sesuatu supaya dapat melawan ketakutan. Tu dia kata ni. Maknanya apa? Arus duniawi ini boleh mendatangkan kepada kita berhati-hati dalam kehidupan di dunia ni. Sebab dunia ni, sebab tu kita kena cari ilmu. Dunia ni kita kena banyak cari ilmu. Supaya kita dipandu oleh ilmu, supaya kita tak terjebak dengan benda-benda yang menjahanamkan kita. Okey, begitu. Cuba tengok. Cuba tengok kata Imam Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Dia kata, hati itu rosak kerana 6 perkara. Ada 6 perkara hati kita rosak. Cuba tengok apa dia kata. Yang pertama, sengaja melakukan dosa dengan harapan dosanya akan diampunkan Allah. Rosak hati kita. Saja dia buat dosa, kan. Tengok orang buat dosa, kita pun buat dosa. Join sekali buat dosa. Sebab apa? Kita rasa kita akan diampunkan setelah kita buat dosa tersebut dengan taubat yang kita akan buat. Jangan sampai tertipu dengan taubat. Sampai. Yang kedua, sengaja melakukan dosanya dengan harapan di dosanya. Yang kedua, memiliki ilmu tetapi tidak beramal. Rosak hati. Ada ilmu tapi tak beramal. Rosak hati kita. Okay? Jadi maknanya bila orang melakukan dosa, dia ada ilmu tetapi tidak beramal. Rosak hati. Hati rosak. Ustaz, saya pergi MRI, dia scan tak ada pun rosak hati saya. Memanglah MRI. Ni cerita apa? Ni bukan cerita MRI, ni bukan cerita hang masuk hospital ke ward kan, nak masuk scanner kan, nak masuk x-ray kan. Bukan cerita yang tu. Yang ni cerita rosak. Rosak apa? Spiritual. Spiritual rosak. Hati kita rosak. Bila hati rosak, apakah jadi? Allah kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum azabun azim. Maka dia akan kena azab. Sebab apa? Sebab hati dia sudah dipalang. Telinga sudah dipalang. Mata sudah dipalang. Jadi dia dah tak nampak kebenaran. Dia dah tak dengar dah segala kebenaran. Hati dia dah tak terima dah kebenaran. Dia akan jadi manusia yang dipenuhi dengan murka Allah. Dan azab Allah yang akan menantinya dengan azab yang sangat pedih. Masya Allah. Ni bimbang kita. Boleh Boleh semua.
Maksudnya semua ni asal ni. Boleh. Boleh Ustaz. Boleh, Ustaz. Betul. Alhamdulillah, boleh. Oh, Ustaz dengar itu. Tengah khusyuk mendengar, Ustaz. Khusyuk. Khusyuk. Bukan khusyuk. Khusyuk. Yelah, khusyuk lah. Jadi, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian. Jadi kita kena apa? Kita kena berwaspada. Cuba tengok Yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri, sebab apa hati rosak. Dia kata yang ketiga, apabila beramal tetapi tidak ikhlas. Ini pun rosak kat hati. Amal tapi tak ikhlas. Dia amal sebab apa? Sebab bini dia ada. Dia sembahyang sunat. Lepas sunat. Bini aku ada. Aku dah sembahyang sunat. Bini aku marah. Jadi dia buat kerja kerana bini dia. Takut bini. Bukan takut bini Ustaz. Saya tak takut pun bini saya. Cuma bini saya tu menakutkan saya. Sama lah tu. Asal tengok bini dia takut. Asal takut dia bini dia. Dia duduk pejabat, dia yang paling berani sekali. Bang, sedia. Oi, buat betul-betul. Oh, cengih dia atas badan kawat. Balik, dia paling takut dengan bini. Di padang kawat, dia harimau. Balik rumah, dia jadi hamster. Hamster, faham hamster? Dia main barang. Dia main apa? Dia main gelung. Dia buat hal dia. Tu janganlah sampai macam tu. Janganlah takut bini. Patutnya bini kena hormat. Bini kena hormat suami. Suami kena sayang isteri. Macam tu. Hormat, menghormati satu sama lain. Tadi saya dah sebut ada satu hadis Nabi SAW. Tu hadis Nabi ketika mana Nabi solat. Nabi solat, Allah perlihatkan neraka kepada Nabi. Tengah Nabi solat, Allah perlihatkan neraka kepada dia. Lalu sahabat Nabi tanya, kau nampak apa Rasulullah? Rasulullah kata, aku nampak neraka. Kau tengok tak orang yang kena azab tu? Tengok. Siapa ada dalam tu? Nabi kata, ku dapati di dalam neraka itu ramai penghuninya daripada neraka, penghuninya di dalam neraka tersebut perempuan. Ramai perempuan. Lalu ditanya oleh sahabat Nabi, sebab apa dia orang ramai dalam neraka tu Rasulullah? Jawab Rasulullah, mereka selalu engkar dan tak taat. Engkar dan tak taat. Lalu sahabat Nabi tanya, tak taat pada Allah? Tak, mereka taat pada Allah. Mereka taat kepada Rasulullah. Mereka tak pernah tak taat kepada Allah dan Rasulullah. Cuma mereka mengingkari kebaikan yang ada pada suami. Itu bahaya tu. Itu neraka tu. Suami buat baik hari-hari. Tiba-tiba sehari buat salah. Sehari tu yang dia nampak. Yang baik tu tak nampak. Yang tu bahana namanya. Kalau dalam bahasa TikTok dia panggil, ini parah ni, ini parah ni, ini parah. Jadi, janganlah sampai jadi macam tu ya. Tak baik. Nasihat buat kakak-kakak, ibu-ibu, makcik-makcik dan para Sri Kandi yang hebat. Tolong membenarkan kebaikan yang ada pada suami. Jangan mengingkari kebaikan mereka. Itu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Idaklah gitu Ustaz. Yang tak tu baguslah. Yang tak tu ahli syurga. Masya Allah. Hebat. Yang tak tu baguslah. Apa nama TikTok Ustaz? Tak payah cari nama TikTok saya. Nanti aku tukar nama lain. Tukar nama apa? Sang Kelebai. Ataupun sang apa? Sangkabuan. Ustaz pada TikTok hebat. Kenapa ada TikTok? Sebab nak dakwah ni bukan dalam Facebook dengan Google Meet dia. TikTok pun boleh dakwah juga. Kan? TikTok ni bahaya tau. TikTok ni dia tak boleh pakai baju askar dan tu bahaya. Dia kena marah. Dia kena pakai baju jubah, kepiah. Boleh. Itu sekian dia malukan. Kemudian
Apabila beramal tetapi tidak ikhlas. Yang keempat, memakan rezeki Allah tetapi tidak syukur. Ini pun bahaya. Makan rezeki Allah tapi tak hati syukur. Rosak hati dia. Dia makanlah, ya Allah, nasi kandak. Masya Allah, banjir. Masya Allah. Makan nasi sehari 6 pinggan. Sehari 6 pinggan. Agak-agak gagah ke apa tu? Gagah ke apa? Gagah ke gelojoh tu? Gelojoh. Sehari 6 pinggan. Banyak. Bukan. Masya Allah. Jadi jangan sampai macam tu lagi. Kemudian yang kelima, tidak redha dengan pemberian Allah. Dia tak redha dengan pemberian Allah. Allah bagi rezeki kat dia macam-macam. Dia tak redha. Dia kata apa? Sikit. Patutnya banyak. Tak redha aku. Tak redha pula. Kemudian yang keenam, sering mengiringi ke kubur. Tempat orang mati tetapi tidak mengambil pengajaran daripada kubur tersebut. Pergi kubur. Kerap. Pergi tengok kubur mak, pergi tengok kubur suami, pergi tengok kubur anak, pergi tengok kubur pakcik, pergi tengok kubur palang. Tetapi dia tak ambil iktibar pun pembagiannya ke perkuburan. Tak ambil iktibar. Sepatutnya dia ambil iktibar duduk kat kubur. Dia kata macam manalah dalam ni. Apalah nasib orang. Apalah keadaan orang dalam ni. Dia fikir. Itu mengapa? Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah iktibar bagi orang-orang yang mendengar tersebut. Yang melihat, ambil iktibar. Supaya dia mengetahui bahawasanya hidupnya senantiasa diberi ingat oleh Allah akan dirinya. Maka dia mengambil iktibar atas apa yang dia lakukan di dunia ini. Kemudian, kamu kita. Maka disebut di sini, dalam Al-Quran, Allah SWT banyak menyebut tentang hakikat dunia. Ini hanyalah permainan dan gurau senda, penuh dengan kebohongan dan kecelaan. Justru, jika kita mengambil berat tentang perkara ini, mestilah berfikir bagaimana caranya supaya tidak tertipu di dunia. Tidak terperangkap di dalam penjara dunia. Orang yang tertipu dengan dunia sudah tentu akan terpenjara. Maka timbullah isu kemurungan, tekanan perasaan dan kehidupan yang kacau bilau. Apabila diperiksa, ternyata ia berpunca daripada dunia. Tu dia. Yang jenis duk apa? Duk sasau, yang jenis duk melamun, yang jenis duk sedih, yang jenis duk dalam keadaan putus asa. Ini semuanya kesan daripada cinta dunia. Betul ke Ustaz? Betul ya? Siapa cakap? Nabi cakap. Nabi kata, wa hubbud dunya ra'su kulla khati'ah. Bila kamu menjadikan hidup kamu yang menyintai pada dunia, maka kamu akan menzahirkan pelbagai kesalahan dalam hidup kamu. Salah banyak. Ada nikmat banyak. Ada rezeki banyak. Salah tak? Salah. Sebab apa? Sebab tak pergi masjid. Sebab melalaikan kita daripada pergi masjid. Orang azan, kita keluar daripada rumah. Orang pergi ke masjid, kita pergi ke shopping mall. Salah tak? Salah. Itu yang membuatkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah min dzalik. Boleh faham ke ibu-ibu itu? Faham Ustaz. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Faham belakang. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Faham ke apa? Faham Ustaz royak tu lah. Hak kawai royak ni. Faham semua. Tu Ustaz. Tu. Bakar tu. Faham gitu. Dia mula ni tak super mula. Understand lah. Understand ke apa? Stand. Saya terpaksa kena buat lawak. Sebab di ujung-ujung ni mata saya mengecil. Saya terpaksa keluar daripada kepompong cerita supaya mata saya bersinar kembali. Jadi memang kuliah isyak dia mencabar. Kalau tak buat lawak yang kau siap lagi, dia akan jadi macam apa ke muka. Sebab tu saya tanya. Saya tanya jemaah-jemaah semua okey ke tak okey. Saya nak ambil feedback, nak ambil kesegaran.
Terus. Kemudian dia kata apa lagi? Kemudian dia kata, oleh yang demikian haruslah meneliti semula tujuan kehidupan jika mahu terselamat daripada fitnah dunia. Dunia ini hanya sementara. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat segalanya. Gitu. Kan? Lepas tu dia kata di sini, dunia ini hanya sementara. Selepas mati, dunia akan berlalu pergi, tidak kembali lagi. Contoh, banduan sel akhir di penjara pasti tidak memikirkan lagi tentang makanan kegemarannya atau keadaan di dunia ini. Yang difikirkannya ialah persiapannya untuk menghadapi kematian. Cuba tengok banduan di sel akhir. Dia sebelum nak ikat gantung tu, kan? Nak hukuman gantung tu, dia ada satu sel tu dia untuk dia beribadat di situ. Kalau pergi penjara Melaka, Muzium Penjara Melaka tu pergi tengok. Ada satu sel tingkat atas tu, tapi berhantulah tempat tu. Berhantu memang banyak hantu dalam tu. Sebab ramai orang mati situ, kan. Ramai orang mati gantung itu. Jadi kalau pergi situ, tengok ada satu sel. Dia apa? Berbesi tu. Besi. Dia macam bilik lah. Tetapi berdindingkan tirai besi. Besi. Situ macam-macam ada. Ada sejadah, ada Quran, ada tasbih, ada apa lagi? Ada kopiah. Kemudian dia siap tulis kat dinding. Selamat tinggal duniaku. Tengoklah macam tu. Baru kita ambil. Tiba dia tulis apa lagi? Selamat tinggal sayangku. Lepas tu dia tulis lagi. Selamat tinggal segala-gala kesenanganku. Dia tulis lagi. Selamat tinggal segala cita dan harapanku. Dia tulis lagi. Selamat tinggal ibu dan ayah. Dia tulis lagi. Selamat tinggal segala-galanya. Oh, banyak benda dia tulis tu. Dekat-dekat dia nak mati, kan. Dia tengok itu. Dia tulis. Dia tengok tu. Lepas tu, dia tunjuk demo macam mana dimatikan orang tersebut. Dia ada papan tu, terdiri atas tali gantung tu, macam tu. Orang tu pun pijak kat papan ni. Bila buka papan ni, jatuh, habis. Start dia kata lebih kurang 5 second. 5 second tu dah terjerat, tunggu seminit, habis. Ada yang kata apa? Ada geng-geng penjara kata apa? Ustaz, ada yang mati wangi jasad dia. Masya Allah. Wangi. Tanya sebab apa wangi? Dia sempat bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Masya Allah. Sebab dia tahu mati. Dia tahu mati bila. Kan? Kita mana tahu. Maka kalau dia tahu mati bila, kalau kita tahu mati bila macam dia, kan senang kita. Tapi kita tak tahu. Jadi banduan ni dia tahu. Dia kata tarikh hukuman gantung. Sekian. Agak-agak dia buat apa? Seminggu sebelum tu dia dah duduk dalam bilik sel akhir. Dia menangis malam-malam. Dia rintih malam-malam. Dia taubat malam-malam. Dia baca Quran kuat-kuat. Dia selawatkan Nabi. Dia bertaubat hari-hari. Hari-hari taubat. Agak-agak Allah terima taubat. Terima. Agak-agak dia ada dosa. Tak ada dosa dah. Habis dah. Agak-agak apa lagi? Agak-agak Allah ampun dah dosa. Ampun. Agak-agak dia ada fikir tak? Teringilah nak makan gearbox. Tak ada dah fikir. Tak ada. Teringilah nak makan sate kajang. Tak ada. Teringilah nak makan sate Pak Wan. Tak ada. Tak ada. Dia yang fikirnya apa yang dia nak bawa setelah dia mati. Lalu dia buatlah sunat taubat. Dia sembahyang solat sunat tasbih. Dia sembahyang solat sunat duha. Lepas sembahyang dia sembahyang. Lepas sembahyang dia sembahyang. Lepas sembahyang dia menangis. Lepas sembahyang dia baca Quran. Lepas sembahyang dia tidur. Lepas sembahyang. Semua dia buat baik sepanjang hari. Seminggu tu sebelum dia nak meninggal tu dipenuhi dengan segala kebaikan. Itu orang banduan di set akhir. Kan? Siapa yang duduk Melaka tu, pergilah tengok Muzium Melaka tu. Tengok. Kalau ada anak, bawa anak pergi tengok tempat yang sebat tu. Tengok tempat sebat.
Saya suka corporal tu dia suka gempak orang tu. Misai panjang tu kan. Dia rotan orang depan-depan, dia rotan patung tu. Dia buat demo, dia tunjuk macam mana dia rotan patung tersebut. Dia kaya ramai. Jadi budak-budak yang kaki main telefon ni, dia ambil kesempatan tu. Corporal tu dia ambil kesempatan. Dia kata, tengok ni, siapa dia yang selalu tipu mak ayah, yang tak nak belajar, yang makan nasi selalu letak handphone sebelah. Ni, hukuman dia macam ni. Siapa dia nak buat? Oh, dia marah. Budak-budak menangis tu. Insaf, taubat nasuha budak-budak. Tengok itu. Tu hebat dia. Macam tu. Pergi ambil iktibar tu. Ada yang budak demam tu, kena macam tu. Tengok macam tu, demam. Sebab apa? Sebab menghantui. Menghantui benda-benda yang sangat-sangat teruk. Kemudian dia kata, mati itu bukanlah suatu pengakhiran, bahkan ia merupakan suatu perjalanan yang panjang bagi permulaan yang tiada akhirnya. Mati ialah bekalan. Maka tidak patut duduk dalam kelalaian dan kesedihan yang keterlaluan. Lihatlah bagaimana para syuhada menghadapi kematian dengan begitu bersemangat berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok. Orang yang bermati-matian di dalam peperangan. Tengok, mereka bersungguh-sungguh. Semata-mata nak mendapat syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, itulah perkara yang sepatutnya menjadi dambaan setiap hamba. Hidup untuk mengindahkan mati. Hidup untuk mengindahkan mati. Bila kita tahu kita nak indahkan mati, buatlah persiapan untuk mengindahkan mati. Indahkan mati macam mana? Supaya tak kena azab, supaya tak kena seksa, supaya tak kena sebat, supaya tak kena hantuk, supaya tak dihimpitkan di alam barzah, supaya tak diseksa, supaya tak kena sengsara. Macam tu. Fikirlah ke arah macam tu. Maknanya hidup untuk keindahan mati. Okey, begitu kan? Masya Allah. Pergilah ke pelosok mana sekalipun, perihal mati tidak akan dilupakannya. Ingatlah dalam bab akidah, yang hidup itu Allah, yang mati itu makhluk. Maka janganlah kita bersama dengan yang mati, kekallah bersama yang hidup, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kekalkan bersama dengan Allah, perhubungan kita dengan Allah, sebab di dunia ni dialah Tuhan kita. Di alam barzah nanti dia ada juga. Di alam mahsyar nanti dia ada juga. Di titian sirat nanti dia ada juga. Di dalam perjalanan nak melalui ke syurga dan neraka dia ada juga. Berdampinglah dengan Allah sebab dia yang hidup, yang tidak akan mati selama-lamanya. Kalau dengan suami je macam mana? Suami pun matilah. Dengan isteri pun sama, mati juga. Tak ada siapa kekal lah ni. Semua mati. Puan Siti mati, Puan Zahrah mati, Puan Rabi'ah mati, Puan Anita mati, Puan Nofaruz mati, Ustaz Naim mati, Puan Zaini mati, Puan Hasnah mati, admin JNI mati, Asmah mati, Puan Husnul mati, Puan Nurini mati, semua mati. Puan Sorina mati. Semua mati. Ada siapa kekal ni. Ustaz, saya kekal lah Ustaz. Alamak. Dia kata dia kekal pula. Alamak. Ustaz, saya mati lambat lagi Ustaz. Bila kau mati? Tahun 2060. Lamanya. Kalau tahu kan. Kalau tahu. Jadi semua tak tahu. Terus. Pastikan kita memegang dunia sambil mengutip pahala supaya bebas daripada penjara dunia. Sedangkan jika kita gagal meraih pahala tersebut, maka terpenjaralah kita bagai dijerat oleh dunia. Itu dia. Seperti kita memegang duit, adakah kita menggunakan harta semata-mata untuk dunia atau untuk mendapat pahala? Jika dimanfaatkannya untuk kebaikan, saya akan bebas daripada cengkaman dunia, duit atau harta itu tadi. Berarti kita tidak akan terlalu merisaukan soal duit. Ini bermakna dunia yang membebaskan manusia ialah pahala. Apa-apa yang berpahala akan bebas daripada kebencian. Kerana dunia ini membawa kepada kebencian jika tidak diambil perhatian. Sebelum dibenci, lebih baiklah kita yang membencinya terlebih dahulu. Itu dia. Sebelum dunia tu benci kita, kita benci dia dulu. Benci itu bukan maksud tak suka, maksudnya apa? Maksudnya kita sentiasa di dalam peliharaan Allah, selalu jaga hak-hak Allah di dunia ni. Apa yang Allah nak, kita buat macam tu.
Itu. Kemudian dia kata apa? Orang yang bebas daripada penjara ialah orang yang memegang dunia dengan pahala. Orang yang bebas daripada penjara maksudnya apa? Orang yang memegang dunia dengan pahala. Pegang dunia dengan pahala maksudnya apa? Maksudnya dia hidup cari bekalan akhirat. Dia hidup cari bekalan untuk di alam barzakh. Dia hidup mencari bekalan-bekalan yang boleh membahagiakannya di daerah sana. Macam itulah. Maka bebaslah dia di dunia kerana dia telah menukarkan dunia dengan pahala. Banyak amalan dia. Benarlah kata Nabi, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik ialah orang yang memikirkan apa amalannya yang nak dibawa setelah dia meninggal dunia nanti. Macam tu. Kemudian, sikit ya. Jika perkara yang menjadi keutamaan hanyalah berkisar perihal dunia semata-mata, nescaya dia akan terpenjara atau terperangkap di dalam penjara tersebut. Walhasil, dirinya bagaikan berada di dalam penjara sebenar, termenung, tertekan, sakit dan tidak gembira. Keadaan ini menyebabkan dia mengikut jejak langkah orang kafir seperti yang disebutkan dalam hadis di atas tadi. Orang kafir sibuk memikirkan keseronokan dunia tanpa keinginan menuntut ilmu. Dia hanya hidup di dunia untuk berseronok dan memenuhi kepuasan dirinya. Hidupnya tidak pasti akan berduka. Macam itu. Sebaliknya orang yang beriman tidak boleh melakukan sewenang-wenangnya kerana tertakluk ke atas dosa dan pahala. Dia mengerti bahawa dunia ini boleh membuatkan dirinya terpenjara, lantas dia mahu bebas dengan cara menjadikan dunianya berpahala. Orang yang tidak tahu cara membebaskan dirinya daripada belenggu dunia akan menjadi golongan yang melampau seperti ghulu. Ghulu tu, ghulu. Ghulu ni apa dia? Orang yang terlalu melampaui batas. Sempadan kata macam ni, dia langkau sempadan tu. Sempadan kata had dia macam ni, limitasi dia macam ni, dia langkau limitasi tersebut. Itu bahaya. Begitu juga isu konsert. Konsert, dengar ni, orang konsert, kaki konsert dah ni. Ada orang kaki konsert dah ni, dengar ni. Konsert dandut lah, konsert Bollywood lah, konsert macam-macam. Konsert seorang penyanyi tersohor dari luar negara. Mereka terlalu seronok dengan hiburan tanpa disedari kelak akan membawa kepada kekecewaan. Masa di dunia terbuang begitu saja dengan perkara yang sia-sia, malah boleh menjadi maksiat berleluasa di dalamnya. Seronok tu. Main artis luar tu seronok. Suka terkinjal-kinjal, terlompat-lompat, terjerit-jerit. Suka dia. Di dunia masuk dalam kubur baru tahu tak lah sangat ni. Lihatlah contoh hiburan yang melampaui batas seperti negara Korea. Dia tulis negara Korea. Mereka meminati artis dengan terlalu berlebihan sehingga tahap memuja. Kesannya menurut statistik banyak kes bunuh diri berlaku di sana. Artis atau selebriti membunuh diri kerana berasa diri tidak cukup terkenal oleh kerana tidak mencapai target. Setelah berusaha meraih populariti, akhirnya mereka mengambil keputusan membunuh diri. Itu di Korea, orang yang tidak ada agama. Bila tak rasa popular, kurang sambutan, bunuh diri. Bunuh diri. Itulah cara orang yang tidak ada akidah. Hakikatnya, keseronokan yang dikejar di dunia hanyalah permainan dan tipu daya. Jelas sekali sabda Nabi SAW bahawa dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Orang beriman tidak rela hidup sepi daripada pahala. Dia akan sentiasa berusaha mencapai misinya dan tidak akan melepaskan peluang yang ada. Setiap aset yang dimiliki akan digerakkan ke jalan berpahala. Justru rugilah sekiranya sibuk hidup di dunia dengan keseronokan di penghujung baru memikirkan amalan. Dalam perbahasan yang lain, saya turut menggunakan istilah mengakhiratkan dunia. Boleh juga guna istilah tu, mengakhiratkan dunia. Apa maksud? Memfokuskan akhirat di dalam dunia. Jadi kita mengakhiratkan dunia kita, ya. Artinya tidak ada istilah dunia kerana hakikat dunia ini hanyalah penjara. Tidak ada seorang pun ingin hidup di dalam penjara. Gitulah kita. Bahkan orang yang berilmu seperti para ulama tidak suka mendengar atau bercerita tentang dunia kerana tidak ada pembincangan di dunia yang boleh dijadikan panduan, melainkan pahalalah yang menjadi keutamaan. Sebagai penutup, tiada istilah dunia bagi golongan yang beriman sekiranya mereka mendambakan pertemuan dengan Allah di akhirat kelak. Kita tidak akan bawa dunia bersama-sama dengan kita,
bekalan kita ke sana ialah amalan. Dalam erti kata lain, gunakanlah dunia untuk amal. Jangan diperalatkan dunia dengan meninggalkan amal. Jangan dikorbankan solat atau pahala kita demi harta dan dunia. Pastikan hala tuju kita jelas. Aku ingin mati dalam keadaan hidup penuh berpahala. Agenda utamaku ialah pahala. Jika bukan untuk mengejar pahala, aku tidak akan mengambil harta daripada dunia. Masya Allah. Orang mukmin tiada istilah dunia baginya. Tujuan orang mukmin ialah hari akhirat. Tiada hari dunia dalam kamus kehidupannya. Maka bebaskanlah diri daripada keduniaan serta penggunakanlah dunia untuk kemaslahatan akhirat. Pergunakanlah masa, tenaga dan harta untuk agama. Muhasabahlah kembali kehidupan. Pastikan berpahala. Tinggalkan segala yang sia-sia. Fahamkanlah semua maksud dipenjarakan di dunia ini di saat diri tidak kembali kepada garis panduan yang sebenarnya. Jadi dalam keadaan kita hidup di dunia ni, kita kena jadikan fokus dan hala tuju kita menuju ke akhirat kelak. Sebab tu dia sebut mengakhiratkan dunia. Benarlah kata-kata pengarang kitab ni, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak ending kita punya program kita pada malam ni, suka untuk saya open soalan. Kod ada soalan yang nak diajukan, silalah. 1, 2, 3 soalan cukup lah. Tak payah lebih-lebih. Silakan. Soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Selamat. Maaf Ustaz nak tanya Ustaz. Saya ada dengar, makcik ada dengar. Kalau isteri meninggal dulu, suami redha, syurga pasti buatnya. Betul ke Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Betul. Correct. Betul. Alhamdulillah. Suami kalau redha habislah, tak ada apa. Memang syurga. Suami dia kata apa? Aku ni selesa lah hidup dengan hang ni, ya Allah. Hang ni tak tahu letih. Aku ni letih dah, tapi hang tu tak tahu letih. Kerja tak habis-habis. Kerja dapur, kerja bilik ayak. Semua hang buat. Ya Allah. Tak ada tempat lain lah hang ni. Syurga. Syurga. Tu redha suami. InsyaAllah. Soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, saya nak tanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26, tak silap saya lah, ada mengatakan di akhirat kelak akan ada macam ni, datang seseorang yang berbadan gemuk di sisi Allah, tapi timbangannya tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk. Kenapa digambarkan orang gemuk tu seperti amalannya tidak, kata apa? Yang maaf Ustaz, soalan dia ialah kenapa dia Allah ibaratkan nyamuk tu? Cuba tengok nyamuk. Okay. Surah Al-Baqarah Ustaz, ayat 26. Saya duk fikir apa ya kita. 26. Sebab tu saya tanya Ustaz. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 26. Saya ingat. Are you sure? Ya. I'm so sure. Are you sure? Ayat 26 tak tengok. Pada hari kiamat datang seseorang yang berbadan gemuk. Tapi timbangannya tidak melebihi sayap seekor nyamuk. Kenapa digambarkan nyamuk tu? Okay, dengar penjelasan saya. Betul Ustaz. Cuba tengok nyamuk. Nyamuk ni dia kan, walaupun dia nyamuk, dia tak ada dosa. Dia tak ada dosa kan. Dia tak sama macam kita kan. Dia tak ada dosa. Cuma bila Allah bandingkan manusia ni, bila dengan gemuk dia, maksudnya apa gemuk ni? Dengan makanan dia tak tahu ada halal ada haram, dia tak tahu dia ni buat pahala ke buat dosa, dia pun tak sedar dia kata dia ada pahala ke dosa. Sedangkan nyamuk tu walaupun dia hanya terbang, sayap dia nipis, tetapi dia lebih baik. Sebab apa dia lebih baik? Sebab dia tak berdosa. Dia nak dosa apa? Allah yang suruh pi ketik kita. Orang kata pi apa? Pi gigit kita. Gigit kan sengat. Gigit lah. Gigit kita. Orang panggil apa? Cucuk kita. Cucuk kita. Itu saja kita tepuk dia, mati dah. Mati ya. Berapa lama dia hidup? Tak lama pun dia hidup. Kan? Tak sampai setahun pun hidup. Dosa apa? Kan? Tak ada dosa dia. Jadi dalam keadaan bila dia tak ada dosa,
dia lebih mulia dan dia lebih baik daripada kita. Kita manusia ada akal, dia tak ada akal. Kan? Dia ada otak tapi dia tak ada akal. Kita ada otak, ada akal. Kita lebih mulia daripada dia. Lebih mulia sepatutnya. Tetapi sekiranya kita gagal menggunakan akal dan fikiran kita, maka kita lebih rendah dan lebih teruk daripada dia. Begitu. Semuanya atas manfaat dan syukur kita atas pemberian Allah untuk membezakan kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, untuk mendambakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di kalangan manusia ni yang paling mulia ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. Soalan yang ketiga dan yang terakhir, silakan. Puan Siti Fatimah kat tangan ni. Puan Siti Fatimah, silakan Puan. Tak ada. Alhamdulillah. Bagus ada orang ni. Boleh tanya Ustaz? Boleh tanya. Ustaz, dalam Al-Quran Ustaz, macam Allah SWT bagi perumpamaan tu Ustaz. Macam semut, surah semut, surah lebah, surah nyamuk lah dibagi perbandingan tu. Kenapa tak binatang-binatang lain yang lebih canggih-canggih tu Ustaz? Yang mana-mana yang kecil-kecil, binatang yang kecil-kecil tu Allah SWT dibagi misalan dalam Al-Quran tu Ustaz. Itu semua adalah tentera-tentera Allah. Kalau kita perhati, kan? Tentera-tentera Allah begitu saja. Sekecil-kecil itulah tentera Allah. Dia tak perlu besar pun. Nak kata apa? Nak kata Allah is powerful. Maknanya tenteranya kecil je. Tetapi boleh mematikan manusia. Contohnya, nama apa? Namus. Dia mati sebab apa? Sebab nyamuk je. Kalau nyamuk masuk telinga, mati dia. Mati. Bukan Raja Namrud ke Ustaz? Namrud. Itulah saya tu confuse tu. Jadi, itu tentera-tentera Allah. Adapun tentera bergajah, adapun burung, adapun angin, semuanya yang ada di dunia ni semua Allah punya. Sebab apa Allah tunjuk yang tu? Abang tanya kan, sebab apa tunjuk yang tu? Maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita, itu semua kuasa aku. Perumpamaan pun Allah suruh kita tengok. Sebab apa benda-benda macam tu Allah suruh tengok? Sebab benda tu selalu berada di sekeliling kita. Lalat, selalu ada dekat diri kita? Ada selalu. Kat rumah kita pun ada. Apa lagi? Lebah. Ada tak selalu kita tengok? Ada. Syak lagi minum madu lebah lagi. Kan? Lagi apa lagi? Katak. Dofadiah. Katak. Ada tak rumah kita? Ada. Kan? Hujan-hujan, panggil hujan. Itu hujan. Ada tak? Ada. Sebab apa Allah suruh tengok? Suruh tengok kebesaran dia. Semua tu Allah suruh tengok. Unta Allah suruh tengok. Kan? Allah suruh tengok lembu. Allah suruh tengok burung. Allah suruh tengok gajah. Allah suruh tengok awan. Allah suruh tengok. Semua Allah suruh tengok. Sebab apa? Sebab semua ni ada hubung kait dengan apa yang ada kuasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang berkuasa. Dia tunjuk lah. Dia tunjuk. Kan? Dia tunjuk kuasa dia. Unta dia tunjuk kuasa dia. Dia siap tanya lagi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kamu tak tengok ke macam mana aku jadikan unta? Tengok tak? Allah kata. Kita pun cakap, tak tengok. Tak tengok. Kau kena lah nanti. Jadi semuanya itu dipersoal oleh Allah SWT kepada kita. Untuk kita melihat dengan mata kita bahawasanya Allah Maha berkuasa. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Itu saja pada malam ni yang boleh saya kongsikan. Terima kasih semua yang hadir. Tak boleh Ustaz, lagi satu Ustaz. Last warning. Boleh Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, nak tanya ya. Tadi kata kalau isteri meninggal dulu, kalau suami reda terus masuk syurga kan. Tapi kalau suami meninggal dulu, ada buat dosa dengan suami, isteri tadi ada buat dosa dengan suami tapi tak sempat nak minta maaf. Macam mana tu Ustaz? Cara nak buat kalau dia dah meninggal. Macam mana tu? Macam mana nak buat ya? Ya, nak tanya. Terima kasih Ustaz. Okey, dengar penjelasan. Kita buat
macam mana kita pernah hidup dengan dia dulu yang boleh menyukakan hatinya sewaktu kita hidup dengan dia, sewaktu dia hidup bersama-sama dengan kita. Apa yang dia suka sewaktu kita hidup, sewaktu dia hidup dengan kita buatlah. Dia suka kita buat benda-benda macam ni, kita buat apa yang dia suka. Dia suka kita baca Quran, hadiah untuk dia. Dia suka kita infakkan untuk hadiahkan kepada dia. Infak dan hadiahkan untuk dia. Buat benda-benda yang suami suka, itu boleh menjadi penyebab kebaikan kita. Mudah-mudahan suami ni dia tahu suami ni dia tahu kita buat apa. Kita duduk dalam majlis ilmu ni pun dia tahu. Dia kata baiknya isteri aku dulu tak ada pun online macam ni, zaman kita muda-muda dulu. Waktu mula-mula kahwin. Sekarang ni ada lah pula. Baiknya isteri aku duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah. Dulu aku tak sempat ada macam ni. Alhamdulillah dia baik. Dia duduk dalam majlis ilmu ni sampai pahala dia kat aku. Nampak? Jadi hantarkanlah pahala-pahala kebaikan kepada dia melalui ibadah-ibadah kita, termasuk jariahnya kita, termasuk sedekahnya kita, termasuk infaknya kita, termasuk majlis ilmunya kita, termasuk Qurannya kita, termasuk solat malamnya kita, termasuk duhanya kita, termasuk kebaikan-kebaikan kita. Semuanya itu boleh menchannelkan, tu bahasa, boleh menchannelkan pahala kita sampai kepada dia. Itu kebaikan. Jadi tak sempat buat baik kat suami, tak sempat minta ampun kat suami, jangan lupa buat kebaikan kepada dia. Mudah-mudahan terampun dosa kita atas kebaikan kita. Allah kata, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya segala kebaikan yang kamu lakukan menghapuskan segala dosa-dosa kamu yang lalu. Allah Ta'ala. Habis. Cukup. Alhamdulillah. Jom kita baca. Yang tak ada suami macam mana Ustaz? Yang tak ada suami, cari suami. Dua ada suami Ustaz. Tak ada suami, cari suami. Jangan cari suami orang. Cari suami sendiri. Okay, wallahu ta'ala. Pala ustaz ni. Inilah ustaznya. Bukan ustaz ni. Inilah ustaznya. Jom kita baca surah Al-Mulk sama-sama ya. Tak jumpa dengan Ustaz. Surah Al-Mulk ni kalau boleh hafal lah makcik-makcik. Janganlah berkira sangat. Asyik baca, tengok je. Bagilah dapat pahala sama. Pahala kebanggaan Nabi. Nabi kan bangga orang hafal surah Al-Mulk. Hafal surah Al-Mulk. Dulu muda-muda menyanyi sakan. Di antara gadis-gadis seluruh dunia. Amboi hebat menyanyi lagu. Ya Allah. Hafal lah surah Al-Mulk satu ayat je. Kali start dah tua. Amboi. Lagu Bobby ingat. Lagu Kush-Kush Otahi ingat. Kan? Cindailah mana pun ingat. Semua ingat. Al-Mulk tak ingat. Ustaz macam dah hafal tapi kena ayat berbalik-balik. Berbalik-balik lah balik kepada ayat tu. Jangan berbalik-balik tak balik-balik. Okey, jom kita baca surah Al-Mulk sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين. Wahai Allah ya Tuhan kami pada malam yang penuh barakah ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, kesehatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tidak bertepian kepada kami sekalian. Di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Rajab, sampai kalau umur kami bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Jadikanlah Ramadan kali ini buat kami Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepada-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah anak-anak kami yang sedang menduduki peperiksaan SPM pada kali ini. Berikanlah kejayaan kepada mereka, kejayaan yang cemerlang seperti yang diidam-idamkan oleh ibu dan ayah mereka, wahai Allah. Peliharalah mereka, selamatkanlah mereka, datangkanlah pertolongan-Mu yang berterusan kepada mereka supaya mereka senantiasa ceria, kuat dan tenang di dalam berusaha mencapai kejayaan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua sahabat. Assalamualaikum. Sama. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua JNI dan pengurusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Ustaz. Terima kasih Amira. Assalamualaikum. Salam, jumpa lagi semua. Sama. Serai-seraikan hidup anda. Jumpa lagi. Lain macam Ustaz ya. Doa tidur. Nandri, wanakkam. Air Cina. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Fasai. Baca dapat limpah banyak lah Ustaz. Oh, jiran sebelah. Sebelah Cina sebelah. Assalamualaikum Ustaz. Anak ke berapa SPM? Anak sulung. Alhamdulillah mudah boleh jawab besok. Terima kasih semua. Saya keluar dulu. Jumpa lagi insyaAllah. Barakallahu fikum jami'an. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Melihat Ustaz. Sebab melihat anak semua. Ada iklan sikit, iklan sikit iklan. Siapa dia yang nak buat badal umrah, sila berhubung dengan saya. Kemudian ada yang nak infak untuk makanan di Mekah kepada fakir miskin di sana pun boleh. Satu kepala RM20. InsyaAllah. Boleh berhubung sebelum 12 hari bulan. Pada bulan tak nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi. Bye-bye. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai nombor telefon lah nak infak ketek. Aduk dia Ustaz.